بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق क्या है अल्लाह का कलाम। Yes, sir. Are you here to hear my answer or are you here to give your views? I would like to have a healthy discussion and reach to a Brother. logical conclusion. This is not a debate session. Not at all. I never said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana kita katakan dengan golongan bukan Islam, ia tidak dari bukan orang yang tidak memahami apa itu Islam. Kita tahu bahawa mereka pelbagai soalan yang diajukan kepada golongan Islam. Antaranya, adakah Muhammad itu menyalin Al-Quran bersumberkan daripada Bible ataupun daripada usul luar? Kenyataan ini adalah tidak benar. Namun ia telah terjawab di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 103 yang mana Allah sebut Al-Quran walaqad na'lam annahum yaqulu innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubina. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar daripada mereka, daripada orang tersebut, sedangkan orang Romawi itu berbahasa Ajam, tetapi Al-Quran ini bahasa Arab. Seperti kita tahu, bila kita lihat dalam sejarah, hanya 2 kali sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menemui Waraqah, iaitu pertama sekali ketika mana Waraqah berada di hadapan Kaabah dan Waraqah mencium kening dahi dengan penuh kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahawa Waraqah ini berada di rumah, dan apabila turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus kunjungi beliau. Dan Waraqah meninggal 3 tahun selepas wahyu pertama diturunkan. Jadi agak mustahil untuk dijadikan bahawa Waraqah ini adalah sumber bagi keseluruhan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Quran itu berasal daripada Bible itu sendiri. Benar, Nabi Muhammad SAW pernah berdiskusi dengan mereka, tapi itu selepas 13 tahun selepas itu. Nabi Muhammad ibarat seperti seorang da'i, seorang cikgu ataupun seorang yang membawa ilmu baru, yang mengatakan yang bila mana beliau hanya sekadar mengajak manusia kepada tauhid, tidak mengajak kepada mengajak kepada agama lain, hanya mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah yang satu, tidak sekadar tidak membincangkan, berdiskusi dengan golongan-golongan Yahudi ataupun Kristian. Apabila kita lihat dalam segi menurut cacatan sejarah, Nabi Muhammad SAW hanya keluar daripada negara Arab ataupun daripada kawasan Arab hanya 3 kali sahaja. Yang pertama, bila mana beliau pada umur 9 tahun, beliau bersama ibunya pergi ke Madinah. Yang kedua, ketika lingkungan 9 hingga ke 12 tahun, beliau mengikuti ataupun menemani pakciknya iaitu Abu Talib untuk berniaga ke Syria. Dan yang ketiga, pada umur 25 tahun, beliau sebagai wakil daripada Khadijah membawa dagangan ke Syria untuk berjual beli. Jadi bila kita lihat berdasarkan 3 komunitas sejarah ini, ianya amatlah mustahil bagi orang-orang untuk mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu keluar daripada negara Arab untuk mendapatkan sumber tentang ayat Al-Quran. Baik, kita tahu kehidupan Nabi Muhammad SAW ini sangatlah terbuka sehingga kan ada penurunnya ayat bahawa diturunkan pada mereka yang sering berkunjung ke rumah Nabi supaya diberikan ruang untuk Nabi bersendirian.
Ini menunjukkan bahawa kehidupan Nabi tidak dikunjungi oleh para sahabat. Dan bila kita lihat daripada sejarah, golongan-golongan yang pertama memasuki Islam ialah antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar kita tahu golongan bangsawan yang sangat cerdik dan sangat bijak di sana. Namun adakah golongan orang seperti Abu Bakar boleh tertipu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buat kenyataan yang tidak benar? Sehingga sekiranya Muhammad itu ada unsur-unsur yang bohong mengenai risalah yang telah dibawa oleh beliau. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad ini tidak erti membaca dan tidak erti menulis. Ini telah dirakamkan di dalam Quran, dalam suratul Al-Ankabut ayat 48. Bila mana Allah SWT Quran, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Dan seandainya engkau membaca dan menulis, pastilah orang-orang musyrikin akan meragui tentang dirimu. Ini satu lagi kenyataan yang tidak dapat dikemukakan dan dapat digunakan hujah. Kerana seperti kita tahu, Injil versi Arab belum ada lagi pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun versi Arab bagi perjanjian lama pernah wujud, dan wujud iaitu dalam versi Sardiaskon pada tahun 900, lebih daripada 250 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai dengan kemiripan Al-Quran dan Bible, membawa katakan adalah annahu la ilaha anna Muhammad Rasulullah. Bagi mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa, hidup pada zaman Nabi Isa, yang hidup pada zaman Nabi Daud, mereka mengimani dengan syariat mereka. Namun yang sama ni adalah kita mengatakan Allah la ilaha, iaitu Allah satu. Jadi ini menunjukkan bahawa kemiripan antara kitab Al-Quran dengan Injil ataupun dengan Bible. Namun ada beberapa nukilan-nukilan yang berada di dalam Bible, yang terdapat dalam Bible, yang telah ditukarkan, telah diolah oleh golongan-golongan padri yang beragama Kristian, dan itu menjadikan Kristian ini telah diubah. Namun bagi macam seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi yang lain, mereka membawa risalah mereka tetapi membawa kepada Allah yang satu. Itu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita di zaman ini, dia Nabi Muhammad bawa syariat Nabi Muhammad. Jadi dia membawa katakan adalah annahu la ilaha anna Muhammad Rasulullah. Terdapat cukup bukti dari sumber-sumber arkeologis dan antropologis bahawa manusia pertama di bumi sudah ada sejak puluhan ribu tahun silam, tidak hanya 5,800 tahun yang lalu sebagaimana dikatakan dalam Bible. Kerana Bible mengatakan bahawa ada manusia pertama di bumi hidup 500-800 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya mengikut kadar dari sumber-sumber arkeologis mengatakan bahawa manusia pernah ada pada ribuan tahun, tidak hanya 5,800 tahun tersebut. Al-Quran menegaskan dalam Al-Quran Surah Sajdah ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la rayba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin jawab satu persoalan, iaitu perbezaan antara Maryam saudari Harun alaihissalam dan Maria ibunda Yesus. Padahal jarak waktu antara mereka ialah sekitar 1000 tahun. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudari perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah
seorang penzina. Para misionaris Kristian mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak tahu perbezaan antara Maria ibu Yesus dan Maryam saudari Harun alaihissalam. 1000 tahun lebih jarak waktu antara kedua perempuan itu. Dalam susunan bahasa Arab, saudari boleh dianggap sebagai keturunan. Dengan demikian, ketika orang mengatakan kepada Maryam Ukhta Harun, artinya saudari Harun. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah keturunan Harun alaihissalam. Anak juga berarti keturunan. Hal itu disebutkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, Yesus Kristus anak Daud. Dan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia kira-kira berumur 30 tahun dan menurut anggapan dia adalah anak Yusuf. Penjelasan phrase bahawa Yesus AS adalah anak Daud AS. Yesus AS adalah keturunan Daud AS. Kata anak di sini ialah membawa maksud kepada keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan dari segelintir masyarakat ialah mereka bertanya mereka berkatakan mengatakan Al-Quran ni karya syaitan. Dalam Al-Quran ayat-ayat berikut ada diturunkan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dari ayat yang saya bacakan tadi ada menyebutkan kitab yang maknun, maksudnya sebuah kitab yang dijaga atau yang dilindungi, menunjukkan pada lauhul mahfuz di langit yang tiada satu pun dapat menyentuhnya kecuali mutahharun, yakni mereka yang terbebas dari najis, celah atau kejahatan seperti dosa. Dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita akan pergi ke soalan yang berikutnya tentang seringkali kita mendengar non-Muslim terhadap Muslim dakwaan yang pertama, iaitu mengenai versi Al-Quran sekarang bukan yang asli, iaitu versi Osman. Sebelum baginda Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memeliharanya, baginda sendiri yang menghafal serta memeliharanya dengan sendiri. Dua kitab Al-Quran asli yang berada di sampai sekarang, iaitu di Museum Turki dan Museum di Soviet Union. Baginda juga menyuruh sahabat-sahabatnya seperti Muaz bin Jabal, Muawiyah, Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, yang dipimpin oleh sahabatnya iaitu Zaid bin Sabit untuk memelihara Al-Quran. Bagaimana Allah telah berjanji dalam firman Allah, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Soalan yang ditanya oleh segelintir masyarakat ialah Islam hanya mempunyai satu Tuhan. Mengapa Al-Quran menggunakan kata kami untuk Allah? Islam adalah agama yang sangat monoteistik. Islam meyakini dan menganut monoteisme tanpa kompromi. Islam meyakini bahawa Tuhan itu esa dan memiliki keistimewaan dalam segala sifatnya. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan dirinya sendiri dengan kata kami, tetapi ini tidak bererti bahawa Islam meyakini keberadaan lebih dari satu Tuhan. Dalam beberapa bahasa dikenali adanya dua jenis bentuk jamak, iaitu yang pertama adalah jamak jumlah untuk menyebut
sesuatu yang terjadi dalam kuantiti yang lebih dari satu. Dan kedua adalah jamak sebagai penghormatan. Dalam bahasa Inggeris, Ratu Inggeris menyebut dirinya sendiri kami, bukan saya. Begitu pula dalam bahasa Arab, ketika Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, dia sering menggunakan kata Arab nahnu yang bererti kami. Saya akan menjawab dua persoalan, iaitu yang pertama, ada ayat Al-Quran yang dihapuskan, dan yang kedua ialah makna alif lam mim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Berdasarkan firman yang dibacakan tadi, kata Arab yang digunakan iaitu ayat yang bererti tanda atau wahyu boleh ditafsirkan dengan dua cara. Yang pertama, tafsiran mengatakan bahawa wahyu dihapuskan ialah yang diturunkan sebelum Al-Quran, misalnya Taurat, Zabur dan Injil. Dan menurut pandangan dan tafsiran kedua ialah ayat Al-Quran tidak pernah dihapuskan oleh Allah, melainkan diganti dengan yang lebih baik atau sebandingnya. Banyak Muslim dan non-Muslim yang salah memahami penafsiran kedua. Yakni beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan terlebih dahulu dihapuskan dan tidak lagi berlaku bagi kita saat ini. Kelompok ini bahkan meyakini secara salah bahawa ayat-ayat tersebut saling bertentangan. Kaum musyrikin Arab menuduh bahawa Al-Quran direka cipta oleh Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian menurunkan firman-Nya untuk mencabar mereka yang menentang ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah mencabar mereka untuk membuat sebanding dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah mencabar mereka untuk membuat 10 surah yang sebanding dengan Al-Quran. Dan cabaran yang ketiga, Allah mencabar mereka untuk buat sebuah surah seperti dalam Al-Quran. Dan cabaran yang paling mudah iaitu cabaran di dalam surah Al-Baqarah, Allah mencabar mereka untuk membuat satu surah sahaja seperti Al-Quran. Tentangan itu tetap dilakukan sehingga sekarang, dari perbandingan semisal Al-Quran sehingga ke satu surah. Namun cabaran ini tidak berjaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Walaupun manusia dan jin berkumpul untuk melawannya, tetapi mereka tidak akan berjaya. Ayat pertama berkenaan dengan Arab adalah dari surah Al-Baqarah ayat 219, yang mana Allah mengatakan bahawa terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah melarang orang solat dalam keadaan mabuk. Dan tahap ketiga iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, yang mana Allah melarang untuk minum arak dalam semua waktu. Ketiga-tiga situasi ini tidak bertentangan sesama sekali. Huruf-huruf singkatan Alif Lam Mim, Yasin, Hamim dan lain-lain merupakan perkataan Al-Muqattal, iaitu huruf-huruf singkatan. Ada 29 huruf dalam aksara Arab jika Hamzah dan Alif dianggap sebagai dua huruf, dan ada 29 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf singkatan. Banyak penjelasan yang ditawarkan oleh para ulama selama berabad-abad. Antara tawaran pendapat ulama yang pertama ialah huruf-huruf itu mungkin adalah singkatan untuk kalimat tertentu, seperti Alif Lam Mim yang bererti Anna Allahu Alam. Pendapat yang kedua, huruf-huruf itu bukan singkatan melainkan simbol-simbol atau nama-nama Allah atau sesuatu yang lain. Pendapat yang ketiga ialah huruf-huruf itu digunakan untuk menimbulkan rima. Pendapat yang keempat iaitu huruf-huruf ini memiliki semacam signifikansi numerik kerana huruf-huruf simetrik juga mempunyai nilai-nilai numerik. Pendapat yang kelima ialah huruf-huruf tersebut digunakan untuk menarik perhatian Nabi dan selanjutnya para pendengarnya, iaitu kita. Kita mengetahui unsur-unsur dalam tubuh badan manusia, tetapi kita tidak tahu apa-apa ketika ditanya tentang rahsia kehidupan. Begitu jugalah dengan hakikat ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak dapat ditafsirkan, yang mana kehidupan tidak boleh kita ciptakan, walaupun kita mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur tubuh manusia.
Soalan seterusnya, di mana kita akan lihat lelaki akan mendapat hur di syurga, manakala perempuan akan mendapat apa di syurga. Ini adalah kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Perempuan akan mendapat apa yang belum didambakan oleh hati, apa yang belum pernah didengarkan oleh telinga, apa yang belum terlihat oleh mata. Ini adalah jawapan kepada kaum perempuan yang memasuki syurga. Ini adalah satu ganjaran yang luar biasa juga untuk terhadap golongan perempuan. Hur yang bermaksud dalam bahasa Urdu bermaksud bidadari yang cantik. Dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, كذلك وزوجناهم بحور عين حور مقصورات في الخيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran yang terdapat dalam buku Dr. Zakir Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab persoalan yang pertama, saya akan kemukakan 2 poin. First, kita boleh sebut bahawa waktu Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibandingkan dengan waktu kita di muka bumi. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu dan setiap maksud-maksudnya yang tersendiri bagi setiap firman-Nya. Poin yang seterusnya, ayyam jamak kepada yaum selain membawa erti hari, ianya juga dapat ataupun boleh diertikan dengan jangka masa ataupun waktu yang panjang. Dan jika kita boleh menterjemahkan maksud dengan tepat, kekeliruan boleh ataupun dapat dielakkan. Untuk soalan yang seterusnya, Al-Quran dalam beberapa ayat mengatakan bahawa iblis itu adalah malaikat, tetapi dalam surah Al-Kahfi mengatakan bahawa iblis itu adalah jin. Bukankah ini terdapat kontradiksi dalam Al-Quran? Dan ada ayat lain pula mengatakan bahawa iblis itu tergolong dalam golongan jin. Okey, jika kita meneliti balik dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa iblis itu tergolong dalam golongan malaikat, kita akan mendapati bahawa Al-Quran tidak pernah mengatakan secara jelas ataupun secara khusus bahawasanya iblis itu termasuk dalam golongan malaikat. Tetapi tidak bagi ayat dalam surah Al-Kahfi yang ke-50, ayat yang ke-50, yang secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.